bersama. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Tanpa membuang masa, Hulu Selangor ingin terus kepada perkara utama yang perlu dibangkitkan dalam pembahasan RMK 12. Datuk Yang di-Pertua, isu pembekalan vaksin sehingga kini pandemik COVID-19 masih lagi melanda dunia dan kelihatan pakar-pakar kesihatan mula menimbang rata untuk mengklasifikasikan virus ini sebagai endemik. Manusia perlu membiasakan diri hidup di dalam wabak ini. Strategi negara pada masa ini adalah memaksimumkan bilangan penerima vaksin dan telah mula usaha untuk pemberian vaksin tambahan. Diharap dengan langkah ini dapat mengurangkan impak penuraan wabak tersebut. Walau bagaimanapun, belum ada kenyataan jelas dari pihak kerajaan apakah hala tuju kerajaan pada masa hadapan bagi memerangi wabak ini. Adakah vaksin ini perlu diambil setiap tahun dan kekal dibelikan secara percuma pada masa depan? Adakah sebarang program subsidi vaksin akan diperkenakan? Selain itu, apakah tahap kemampuan negara kita untuk menghasilkan sendiri vaksin COVID-19? Ini di antara persoalan yang mula dibangkitkan oleh masyarakat yang harus kita diperhalusi bagi menandangi krisis kesihatan di masa hadapan. Terkini mengenai isu pemberian vaksin untuk remaja. Terdapat beberapa soalan yang diutarakan oleh ibu bapa yang risau akan keselamatan anak-anak mereka. Kegusaran mereka mengenai kesan sampingan sekiranya remaja diberi vaksin COVID-19. Ada juga kes ibu bapa yang takut untuk menandatangani borang persetujuan suntikan vaksin anak mereka kerana terdapat penyataan di dalam borang tersebut bahawa risiko pengambilan vaksin harus ditanggung sendiri oleh ibu bapa. Adakah kanak-kanak ini tidak dilindungi dari sebarang pampasan jika mengalami kesan dari vaksin COVID-19? Adakah anak-anak ini dibenarkan belajar di sekolah atau akan diasingkan semasa di sekolah? Di antara persoalan ini yang perlu dijawab segera dan kerajaan harus mengumumkan apakah SOP yang akan dilaksanakan agar ibu bapa dapat membuat keputusan yang terbaik untuk membenarkan pemberian vaksin kepada anak mereka. Mohon pencerahan terhadap isu ini. Datuk Yang di-Pertua, isu akses terhadap mod pengangkutan awam masih lagi tidak berkesudahan sehingga kini, lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar. Jika akses ada, isu kekerapan jadual perjalanan menjadi persoalan. Hal ini mengakibatkan rakyat kita kurang gemar untuk menggunakan pengangkutan awam, terutamanya bagi kawasan luar bandar, yang setiap hari berulang alik untuk pergi bekerja di sekitar Lembah Keleng. Di Lembah Keleng, terutamanya di kawasan Kuala Lumpur, pengangkutan awam amat mudah untuk didapati dan menjadi pilihan utama untuk rakyat untuk bergerak ke satu tempat ke satu tempat. Namun situasi di luar bandar, ketersambungan bantuan pertama hingga ke akhir masih melenggang masyarakat. Ini adalah punca utama masyarakat luar bandar tidak menggunakan pengangkutan awam kerana akses terhadap mod jalan dari kawasan penempatan penduduk. Maka sudah tiba masanya untuk RMK 12 memfokuskan pembangunan akses pengangkutan awam di luar bandar, terutamanya yang berdekatan di Lembah Keleng seperti daerah Hulu Selangor dan Tanjung Malim. Tingkatkan kecekapan dan kekerapan mod pengangkutan awam ini agar pembudayaan penggunaan pengangkutan awam dapat dipertingkatkan juga, terutamanya di kawasan luar bandar. Seterusnya, isu nasib pembandu lori, bas dan teksi masih lagi berlega-lega di dalam negara kita. Mereka antara golongan yang hilang pendapatan menyeluruh apabila dilaksanakan PKP. Hulu Selangor ambil maklum bahawa kerajaan telah memberi insentif kepada mereka dan pengecualian duty, excise dan cukai jualan bagi tujuan pindah milik pelupusan dan kegunaan persendirian. Hulu Selangor mencadangkan bentuk bantuan tambahan bagi membantu para pembantu lori, bas, teksi untuk memulihkan kembali perniagaan mereka.
Dicadangkan agar pihak kerajaan dapat membeli pengecualian ataupun bantuan berbentuk subsidi ke atas kos pembaharuan lesen kenderaan motor dan lesen memandu Malaysia khusus untuk memandu lori, bas dan teksi yang terkesan. Sepanjang tempoh PKP yang telah dilaksanakan hampir 2 tahun ini, mereka tidak dapat beroperasi seperti biasa. Hal ini kerana banyak sektor ekonomi yang ditutup. Malah kenderaan mereka tidak beroperasi untuk tempoh lama. Kini apabila dibenarkan beroperasi semula, ada di antara terpaksa menanggung kos membaik pulih kenderaan kerana kerosakan kenderaan yang lama tidak operasi. Justru itu, bantuan ini berbentuk wang tunai dilihat begitu umum dan terhad. Maka diharapkan cadangan ini dapat dipertimbangkan kerana ia dilihat dapat membantu meringankan beban mereka. Datuk Yang di-Pertua, Hulu Selangor ambil maklum pelaksanaan plan jendera yang akan merapatkan jurang digital di negara kita. Hulu Selangor juga menyokong. Yang Berhormat mencelah. Okey, baik. Terima kasih. Tadi Yang Berhormat Hulu Selangor dia meminta bantuan bagi golongan yang memerlukan. Jadi saya juga nak minta Yang Berhormat Hulu Selangor untuk menyokong cadangan saya. Saya mencadangkan untuk merujuk isu ini ke PAC, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara. Isu tentang kos belanja ringgit 35.5 juta menaik taraf ubah suai renovate kompleks Seri Perdana. Saya nak minta PAC menyiasat, adakah perlu sekarang renovate kompleks Seri Perdana? Adakah bumbung bangunan itu bocor? Dinding retak? Siapakah kontraktor? Adakah tender terbuka telah dijalankan? Sama mengapa kos begitu tinggi? Apa brand lampu yang akan diberi? Adakah tandas automatik akan dipasang? Saya nak minta sokongan daripada Yang Berhormat Hulu Selangor. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sokong cadangan daripada Yang Berhormat Kepong. Datuk Yang di-Pertua, Hulu Selangor ambil maklum pelaksanaan plan jendela yang akan merapatkan jurang digital di negara kita. Hulu Selangor juga menyokong usaha agar perkhidmatan telekomunikasi ini juga diangkat sebagai utiliti awam dan kemudahan asas masyarakat. Hulu Selangor mengesah agar kerajaan memberi tumpuan untuk memperluaskan liputan jalur lebar luar bandar terutamanya di kawasan berpenduduk kerana jurangnya amat besar. Era pandemik ini sedikit sebanyak berubah landscape ekonomi di negara kita. Dahulu pertumbuhan ekonomi digital di Malaysia amat perlahan. Mungkin ada faktor kurangnya pendedahan terhadap perkara ini serta persepsi bahawa ekonomi digital ini hanya penting jika ingin melebarkan perniagaan ke pasaran antarabangsa. Oleh itu, jurang ekonomi digital ini amatlah ketara. Setelah pandemik melanda, negara melaksanakan PKP. Dari situ kita lihat kesedaran betapa pentingnya pemekasaan ekonomi digital di negara kita untuk dilaksanakan dengan segera. Bagi perusahaan yang bermula dengan ekonomi digital, mereka dapat meneruskan survival dalam bidang perniagaan. Namun kebanyakan pengusaha, terutamanya PKS, amat terkesan dan tidak mampu untuk menyerap ekonomi digital hingga ada syarikat yang dilanda move list. Justru itu, selain dari insentif yang telah dilaksanakan pada ketika ini, apakah hala tuju kerajaan dalam membimbing para usahawan untuk berkecimpung dengan aktif dalam ekonomi digital? Apakah wajah sekiranya kerajaan menetapkan satu dasar untuk mewajibkan seluruh perniagaan terutamanya PKS yang sedia ada terlibat secara langsung dalam ekonomi digital? Datuk Yang di-Pertua, Hulu Selangor mempunyai kepelbagaian hasil komuniti dan terbesar adalah tanaman kelapa sawit dengan keluasan 35,000 hektar. Ia melangkumi 4 buah gugusan felda dan lebih 5 buah ladang swasta. Tahun 2021 memberi sinar kegembiraan buat industri kelapa sawit. Apabila harga minyak mentah MSM berada di paras dagangan melebihi 3,000 satu tan, walaupun negara kita masih bergelut dalam menandangi wabak COVID-19. Harga MSM kini melebihi 4,000 satu tan. Sejak Januari hingga September
2021 dan ia dijangka akan berterusan hingga Disember 2021. Walaupun harga MSM diparas yang baik pada tahun ini, kebiasaannya ia bukanlah satu trend yang kekal selamanya. Namun apabila harga pasaran tinggi, pastinya keuntungan akan dikenakan kutipan lebih keuntungan luar biasa. Dijangkakan juga hasil kutipan dengan izinnya, windfall tax ini akan mencecah lebih 1.2 bilion berikutan dengan peningkatan harga MSM sepanjang tahun 2021. Oleh itu, Hulu Selangor ingin minta pencerahan. Pada tahun lepas, Menteri Kewangan memberi keterangan bahawa ia tidak suka menggunakan windfall tax ke atas industri lain seperti industri sarung tangan getah kerana gusar akan kehilangan parah pelabur. Tetapi bagi industri kelapa sawit, windfall tax ini diteruskan. Ia tidak logik dan tidak konsisten. Bagaimana industri kelapa sawit berterusan dibelenggu windfall tax tetapi tidak terpakai pada industri yang lain? Apakah hala tuju kerajaan dalam melaksanakan windfall tax di dalam negara kita? Adakah kerajaan berhasrat untuk turut memperluaskan windfall tax terhadap sektor lain? Memandangkan pelaksanaan sedia ada hanya mengenakan cukai ini terhadap kelapa sawit yang diketuai umum, keuntungannya tidak stabil. Ekoran harga pasaran yang sering naik dan turun mengikut permintaan semasa. Seterusnya, ekspor kelapa sawit dilihat berkembang positif dan rancak pada tahun ini. Namun masih ada gerakan kempen anti sawit, terutamanya oleh Kesatuan Eropah yang mengklasifikasikan industri sawit sebagai tidak mampan. Realitinya, hingga hari ini, lebih 88% industri sawit di negara kita telah memiliki pensijaran minyak sawit mampan Malaysia, MSPO. Ini jelas menunjukkan bahawa industri kelapa sawit di Malaysia merupakan industri yang mempunyai standard tinggi dan menjaga kelestariannya untuk jangka masa panjang. Justru itu, apakah tindakan kerajaan untuk menangkis tomahan dan asakan dari pihak luar terhadap industri sawit di negara kita? Apakah kayu ukur MSPO itu tidak cukup ke untuk kita membuktikan kepada luar dunia bahawa industri kelapa sawit di Malaysia mematuhi syarat ketat yang digariskan bagi memastikan kemampanan industri ini untuk jangka masa panjang? Jika tidak, apakah solusi yang akan dilaksanakan oleh kerajaan dan bagaimana garis panduan kemampanan RMK 12 hendak dicapai? Kerajaan harus memandang serius isu ini kerana rata-rata pengusaha industri sawit di negara kita melibatkan sebilangan besar kaum bumi putera, khususnya warga Felda. Ekspor hasil ini di antara 60 hingga 100 bilion setahun, bergantung kepada harga MSM semasa. Ekspor ini amat penting dan turut menjadi penyumbang kepada hasil negara. Apabila ekspor negara meningkat secara tidak langsung, dia juga dapat mengkukuh mata wang negara kita. Maka kerajaan perlu memperharusi dan mengatur strategi yang berkesan agar tidak terjejas mengkukuhkan ekonomi negara kita. Datuk Yang di-Pertua, 1 minit saya minta. Apakah kerajaan telah mula melaksanakan plan pemulihan pendidikan di negara kita? Hampir 2 tahun. Para peraja bergelut dalam mendapatkan pendidikan yang sempurna. Malah hingga kini, masih ada para peraja yang tidak dapat belajar secara atas talian kerana tidak mampu untuk melanggan internet atau tidak mempunyai peranti yang bersesuaian. Keciciran pelajar dalam pendidikan formal kian meningkat. Ini bukan trend yang sihat buat generasi baru. Kita tidak mahu melihat anak bangsa kian mundur dalam pendidikan. Justru itu, kerajaan harus menilai semula dasar melaksanakan pengajaran dan pembelajaran atas talian tersebut. Pastikan setiap murid mempunyai akses lengkap sebelum meneruskan kaedah pembelajaran.